After that baru D akan bagi signal lah. Kenapa dia Okay, double? Amirul, you lead Amirul. Saya control kat belakang. Alright. Okay, good luck everyone. Okay. Okay. Dah kasih. Get ready to the countdown. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada tuan-tuan dan puan-puan sidang hadirin viewers semua. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnianya kita dapat bersama-sama untuk sembang santai Librarian Ideas series yang ke-11 nampaknya. Alhamdulillah, dan pada hari ini kami kembali semula bersama tim Librarian Ideas. Saya Nurul Diana binti Jasni, Timbalan Kedua Pustakawan daripada Perpustakaan UiTM Puncak Alam, UiTM Cawangan Selangor, dan hari ini saya bersiaran bersama rakan setugas saya selaku moderator bersama iaitu Dr. Muhammad Faizal, dan kami bersama-sama juga dibantu dengan tim teknikal hari ini TS Amirul dan juga Encik Ikhwan.
Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita memulakan topik kita yang ke-11 pada hari ini, izinkan saya terlebih dahulu untuk membacakan pengertian ataupun disclaimer sembang santai kita pada pagi ini, iaitu maklumat yang disampaikan dalam program siaran langsung ini adalah bagi tujuan pembudayaan ilmu dan perkongsian pengetahuan sahaja. Ianya merupakan pendapat dan komen di kalangan pakar dan profesional panel jemputan di dalam bidang kepakaran mereka. Pihak universiti tidak bertanggungjawab mengenai komen dan pendapat yang dikeluarkan atau disampaikan, dan kami selaku penganjur mengalu-alukan sebarang maklum balas, komen dan cadangan bagi tujuan penambahbaikan. Seterusnya saya serahkan kepada Dr. Faizal. Baik Puan Diana, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, saya Muhammad Faizal bin Hamzah, rakan moderator anda pada pagi ini. Selamat datang kepada Prof Awang ke rancangan Sembang Santai Anjuran Librarian Ideas. Sebelum kita bermula Diana, sedikit pengenalan program untuk makluman Prof dan rakan-rakan pustakawan kita yang mungkin baru mengikuti program Librarian Ideas. Librarian Ideas adalah satu platform komunikasi ilmiah secara santai di ruang Facebook Librarian Ideas. Librarian Ideas merupakan inisiatif dari 4 orang pustakawan muda dari 4 perpustakaan akademik di Malaysia. Dianggotai oleh saya sendiri, Muhammad Faizal daripada Universiti Malaya, Encik Muhammad Ikhwan Ismail daripada Universiti Sains Malaysia, TS Amirul Firdaus Zillah, Universiti Malaysia, Kelantan, dan Puan Diana sendiri daripada Universiti Teknologi Mara. Perkataan ideas itu sendiri adalah singkatan bagi information, dissemination, expert, amazing and success. Objektif penumbuhan Librarian Ideas adalah untuk memberi ruang dan peluang kepada pustakawan muda ke hadapan menggunakan platform siaran langsung menggunakan laman rasmi Librarian Ideas. Puan Diana, agaknya bagaimana penonton kita nak berkongsi soalan dan pendapat? Baik, kepada viewer semua, sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan kepada panel jemputan kita hari ini, tuan-puan boleh menggunakan 2 cara, iaitu dengan menatkan soalan dan nyatakan di ruang live chat, ataupun anda boleh bertanya secara live bersama kami. Tim Technical Librarian Ideas yang diketuai oleh TS Amirul dan Encik Ikhwan pada pagi ini akan sedia membantu tuan-tuan dan puan-puan sekiranya anda mempunyai sebarang persoalan. Dan jika sempat, kita akan bawakan anda bersama live kami untuk bertanyakan soalan anda. Baiklah, izinkan saya untuk membacakan biodata ringkas panel kita pada minggu ini menggunakan bahasa Inggeris. Prof Awang Bughiba, the first Malaysian doctor to gain a PhD in health informatics. Prof Awang Bughiba is currently president of Asia Pacific Academic Consortium for Public Health Kuala Lumpur, a Malaysia NGO dedicated to public health and council member for the Academic of Science Malaysia. He also currently the project director for the National Policy on Science, Technology and Innovation. He was formerly vice president of the College of Public Health Malaysia. He was formerly deputy vice chancellor, academic and international for the University of Malaya. Prof Awang Bughiba has published more than 100 Web of Science Index journal and continues to be engaged actively in research. He was awarded the Johan Mahkota Wilayah by the Federal Territories Government in 2015, Panglima Gemilang Bintang Kenyalang, which carried the title Datuk by the Sarawak State Government in 2017, and Datuk Paduka Mahkota Perak, which carries title Datuk by the Perak State Government in 2017. Saya rasa banyak lagi kejayaan dan kecemerlangan Prof Awang yang boleh memberi inspirasi kepada pustakawan di Malaysia. Prof, can we start? Sure. Alright, so Prof, sepatah 2 kata salam pengenalan kepada warga pustakawan di seluruh negara, mungkin dari Indonesia dan Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua. Saya merupakan seorang profesor epidemiologi lah di Universiti Malaya. Seperti yang moderator kita kata tadi, Dr. Faizal kata saya pernah menjadi Timbalan Anak Chancellor Akademik dan Antarabangsa di UM. Saya pun pernah menjadi Timbalan Anak Chancellor Pendidikan dan Inovasi sebelum itu. Betul. Dan pernah memangku Anak Chancellor di UM selama 6 bulan. Sekarang saya pegang 4 fellowship, satu daripada Faculty of Public Health di UK, Royal College of Physicians. Satu ada Faculty of Fellow Public Health Medicine Malaysia. Dan Academy of Medicine Malaysia dan Academy of Science Malaysia.
Jadi sekarang saya merupakan Setiausaha Agung Akademi Sains Malaysia, selain daripada menjadi council member untuk Academy of Medicine Malaysia, Akademi Perubatan Malaysia lah. Dan saya masih merupakan associate editor for Asia Pacific Journal of Public Health dah lebih daripada 10 tahun. Dan salah seorang editor daripada Malaysian Orthopedic Journal juga. Jadi sibuk jugalah. Memang kami berbesar hati menerima memang kami berbesar hati sebab Prof Sudi bersama kami pada pagi ini. Mungkin kita start dengan soalan yang sedikit ringan terlebih dahulu. Mungkin Prof ingin berkongsi pengalaman pelibatan pustakawan terhadap kerjaya Prof selama ini? Ada kisah-kisah yang ingin dikongsikan bersama viewers kita. Mungkin Prof jenis yang selalu pergi library Saya sebenarnya saya belajar first degree di UM. In fact, my first 3 degrees daripada UM dan PhD saya daripada UK. Jadi semasa di Pusat Sastri Sains saya tak selalu ke perpustakaan sebab tidak ada keperluan untuk ke perpustakaan masa di Pusat Sastri Sains. Tetapi apabila saya memasuki bidang perubatan, MBBS, saya memang regular lah di library dia. Sebab kelas habis pukul 5 petang, Monday to Friday, Saturday habis pukul 1. Jadi daripada pukul 8 malam sehingga library tutup 10.30 saya akan berada di library. Tiap malam. Kecuali of course Saturday Sunday library tutup pukul 3. Jadi saya akan berada di library sampai pukul 3 lah. Pengunjung setia ni. Sebab library ni saya boleh tumpu keperhatian penuh apabila nak belajar. Dan MBBS ni dia suatu program yang terlalu padat, terlalu banyak yang perlu dipelajari kan. Dan waktu tu zaman 80-an mana ada internet. Jadi betul. Maklumat semua di perpustakaan, jurnal semua di perpustakaan. Jadi tak ada tempat lain. Jadi kita tak boleh akses secara online dan sebagainya. Dan library ni sebab saya suka sangat library ni sebab dia senyap. Yang orang tak ganggu saya. Saya continue masa masters pun saya selalu ke library. Saya master buat MPH di UM. Dan saya selalu ke library. Masa jadi saya buat staff tu banyak lah kenangan dengan staff perpustakaan. Yang staff lama tu memang dia kenal sangat lah. Saya pun ada satu Carol yang selalu yang tu lah saya duduk. always that particular Carol lah. Jadi orang tahu lah. Dan kebetulan orang tak suka duduk situ sebab orang akan lalu lalang. I don't mind orang lalu lalang belakang saya, tapi saya suka lah duduk tempat tu sebab tak tahu itu habit lah saya rasa. Puan Dana? Baik, tu dia kenangan Prof sepanjang menggunakan perkhidmatan perpustakaan, yang pastinya Perpustakaan Universiti Malaya. Baik Prof, kita teruskan dengan soalan seterusnya berkaitan dengan topik kita pada pagi ini. Mungkin Prof boleh kongsikan berkenaan dengan keadaan terkini pandemik COVID-19 di Malaysia, di negara kita khususnya. Kita lihat pelbagai strategi telah dilaksanakan oleh kerajaan, dan adakah Prof melihat strategi yang dilaksanakan oleh kerajaan kita dan pelbagai jabatan ini akan berjaya menamatkan serangan pandemik COVID-19 di Malaysia ini? Silakan Prof. Nak tamat tu saya tak tahu bila pandemik ni akan tamat lah. Tapi yang pasti keadaan pada waktu ini memang terkawal dan kebetulan juga saya mengetuai sebuah task force yang ditubuhkan oleh MOSTI untuk mengkaji epidemik ni, membuat analisa dan mencadangkan strategi. Jadi buat masa ni saya rasa memang keadaan terkawal. Kalau kita lihat bilangan kes aktif pun kurang daripada 10% daripada jumlah. Jadi I think yang dah discharge tu dah about 93%, lebih kurang macam itulah. Bilangan kematian pun very low, jadi 121 mulakan 1.4%, jadi it's very very low. Dan kalau kita lihat bilangan kes pun sekarang yang amat berkurangan dengan banyak. Cuma yang saya risaukan, dan saya dah banyak kali dah ulang kali dalam TV saya masih risaukan tentang penularan di kalangan warga asing, terutama sekali pendatang asing tanpa izin. Yang ni sebab kita tak tahu
Ya, betul. Betul. Kita Saya tak tahu yang ni saya risaukan, dan saya tetap berpendirian bahawa kita perlu menangani masalah pendatang asing tanpa izin sama sekali dengan cara yang lain. Kita tak boleh gunakan official channel sebab ini merupakan suatu golongan yang terpinggir yang mungkin hidup dalam ketakutan, risau dan untuk ditangkap dan sebagainya. Ya. Jadi ini yang merisaukan saya sebab mereka boleh menjadi pencetus kepada suatu gelombang yang baru lah untuk penularan wabak. Ya, itu yang saya risaulah. Buat masa ini tak kawal dan banyak kali, nak kata banyak kali, tak tahulah banyak kali, tapi berulang kalilah saya dah memberi pendapat berdasarkan apa yang task force saya cadangkan di TV dan apa yang patut kita lakukan, dan alhamdulillah kebanyakan daripada cadangan ni telah digunakan oleh pihak yang berkuasa lah. Itulah. Alright, Prof, mungkin dengan norma baru ni kita kena cepat-cepat membiasakan diri sehingga kita berjaya melawan COVID-19. Kita terus ke soalan yang seterusnya. Prof, pustakawan memainkan peranan yang besar dalam memastikan netizen mendapatkan maklumat yang betul tentang COVID-19 dan memerangi fenomena fake news. Di UM sendiri, pustakawan UM bersama Fakulti Perubatan telah menubuhkan tim CERT untuk membantu doktor mendapatkan maklumat berkenaan dengan COVID-19. Pada pendapat Prof, berkenaan dengan peranan pustakawan sewaktu COVID-19, adakah Prof melihat pustakawan memainkan peranan ataupun mungkin pustakawan lain boleh mendapat ideas jika berlaku pandemik-pandemik di akan datang, apa peranan yang boleh kami lakukan? Ya, perubahan portal tu adalah satu yang amat baik. Saya pun ada melihat portal tu. Cuma kalau sebab ini adalah untuk menarikkan berita-berita yang boleh dipercayai dan sebagainya lah. Cuma saya rasa kalau sekiranya kita nak tambah baik portal seperti ini, ia mesti ada penglibatan orang yang tahu menilai penerbitan misalnya. So kena buat rapid appraisal. Jadi sekiranya ada penglibatan pakar epidemiologi yang tahu membuat rapid appraisal dan sebagainya, kita boleh katakan bahawa ini telah dinilaikan oleh suatu panel misalnya, dan panel itu berpendapat bahawa ini adalah sesuatu yang boleh diterima. Sebab kan terlalu banyak berita yang kemudiannya mungkin tidak benar ataupun tidak sahih. Malah The Lancet dan New England Journal of Medicine pun terjebak dalam cuba menyiarkan penerbitan yang tidak diperiksa, diteliti dengan betul, dan ini menjadi sesuatu yang merunsingkan kita sebab apa yang disiarkan merupakan bukti atau evidence yang digunakan untuk rawatan dan untuk menangani penularan pandemik. Jadi ini adalah sesuatu yang akan menyebabkan orang ramai dan juga profesional perubatan di luar sana mendapat tanggapan yang salah, dan tanggapan yang salah ini boleh mendatangkan kemudaratan. Jadi ini adalah sesuatu yang saya cadangkan lah. Saya memang alu-alukan yang portal yang dibuat oleh perpustakaan dan sebagainya. Cuma kalau sekiranya ada perpustakaan lain yang ini membuat portal yang sedemikian rupa, perlu mendapatkan juga pandangan dan khidmat daripada pakar epidemiologi sebab mereka dilatih dalam evidence based medicine dan mereka dengan cepat boleh mengatakan bahawa ini satu berita yang sahih, yang boleh diterima, dan satu berita yang tidak logik ataupun tidak mungkin ada keraguan tentang penerbitan yang dikeluarkan. Sebab kalau bukan semua penerbitan yang dikeluarkan oleh jurnal yang ternama ni penerbitan boleh diterima. Saya amat khawatir melihat beberapa penerbitan ni. Saya rasa ini bukan merupakan kualiti yang kita jangka daripada jurnal-jurnal tersebut. Sebabkan mereka terlalu cepat nak keluarkan news ni. Jadi mereka tak tapis dan tak buat satu peer review yang betul.
Betul. Mungkin selepas ni pustakawan boleh mempraktikkan evidence-based medicine ataupun evidence-based platform untuk kita mengasah skill jika ada apa-apa berlaku pandemik dia akan datang, kita lebih bersedia. Jika tuan-tuan dan puan-puan mempunyai sebarang pertanyaan kepada Prof Awang, tuan-tuan boleh menggunakan dua kaedah seperti yang Puan Diana maklum sebentar tadi. Prof, kita ada satu soalan daripada Salbihan. Prof, pada jangkakan Prof berdasarkan kes-kes pandemik sebelum ini, berapa lama yang diambil untuk betul-betul basmi pandemik ini, terutamanya dalam kajian penyediakan vaksin, adakah ia mengambil 3 ke 5 tahun ataupun lebih? Prof, ada pendapat berkenaan dengan ini? Nak bercakap tentang vaksin kan tentang pandemik? Kalau nak bercakap tentang vaksin, saya rasa ramai orang yang mempunyai tanggapan yang salah tentang vaksin ni. Vaksin pada kebiasaannya memang memerlukan masa yang lama untuk dibangunkan disebabkan tujuan vaksin adalah untuk mencegah, bukan untuk mengubati. Dan sekiranya untuk mengubati, ini adalah sesuatu yang kita nampak kesan dengan cepat sekali. So misalnya kalau kita buat satu randomized clinical trial untuk sesuatu ubat dan kita bandingkan dengan ubat standard ataupun dibandingkan placebo, kita mendapati bahawa kesannya mungkin dalam beberapa minggu ataupun sebulan dua kita boleh tengok kesan dan kita tahu bahawa mungkin kumpulan yang diberi ubat tersebut sembuh lebih cepat dan sebagainya. Tapi vaksin ni lain sebab ia untuk mencegah. Jadi apabila kita telah melepasi pun tahap ujian praklinikal itu dalam binatang, dan kalau kata dalam binatang mungkin ada kesan dan kita melalui ujian fasa ujian klinikal fasa 1, 2, 3, fasa 4 tu untuk post marketing, jadi yang tu tak perlulah. Tapi untuk mendapatkan kelulusan Drug Regulatory Authority ataupun pihak berkuasa ubat-ubatan ni, kita perlu melalui 3 fasa ni. Tak boleh lepas, tidak mesti 3 fasa ni. Jadi fasa pertama adalah untuk keselamatan. Jadi mesti dibuktikan bahawa vaksin itu selamat digunakan oleh manusia. Kiranya tidak selamat, maka tidak boleh teruskan ke fasa kedua. Fasa kedua kita dah melihat tentang efikasi. Jadi kalau fasa pertama dah makan masa 3 hingga 6 bulan. Fasa kedua dan fasa ketiga pun makan masa 3 hingga 6 bulan. Kadang-kadang orang satukan fasa 1 dengan 2 tu sekali sebab dalam untuk mempercepatkan ujian. Tapi itu adalah sesuatu yang kadang-kadang membimbangkan juga sebabkan fasa pertama adalah untuk keselamatan sahaja. Jadi kita tahu selamat tak digunakan dalam manusia. Kalau tak selamat tak payahlah pergi fasa 2. Sebab fasa 2 kita nak uji sama ada antibody yang dihasilkan oleh vaksin itu adalah berkesan dan sama ada ia berpanjangan, berlarutan. Kalau tidak berpanjangan, kalau antibody itu dalam sebulan 2 dia dah hilang dah, jadi tak ada guna juga vaksin tu. Jadi apabila kita melihat program vaksinnya secara amnya mungkin makan masa 3 atau lebih tahun. Itu secara kebiasaan. Dalam fast track, keadaan fast track seperti pandemik ini, orang bercakap tentang 12 hingga 18 bulan. Ini kalau everything goes to plan. Kalau everything goes to plan. Dan itu belum pasti lagi ia memberi perlindungan yang berpanjangan. Jadi misalnya ada kajian yang telah dilakukan untuk antibody kepada COVID-19 ni dan didapati bahawa tahap antibody itu berkurangan selepas beberapa bulan. Jadi itu orang yang dijangkiti. Jadi sekiranya mereka dijangkiti dan mempunyai antibody itu hilang dalam masa 2-3 bulan, ini bermaksud bahawa mereka berkemungkinan mendapat jangkitan kedua dan tidak terlindung daripada COVID-19 walaupun telah dijangkiti. Jadi kalau kita lihat kita nak berharapkan vaksin mungkin akan makan masa paling cepat pun 12 hingga 18 bulan. Paling cepat pun kalau speed up pun 12 bulan. Tetapi kalau kita nak lihat pandemik ni, jadi pandemik ni ada beberapa kemungkinan. Pertama adalah virus ni menjadi lebih teruk, jadi menyebabkan penyakit yang lebih dahsyat lagi. Itu pertama. Kedua, kita mempunyai satu vaksin untuk mencegah penyakit daripada menular semula. Jadi vaksin yang efektif. Ketiga,
kita tidak ada vaksin tetapi mempunyai ubat yang sesuai untuk merawat yang ternyata berkesan. Dan ini pun tak pasti lagi, walaupun beberapa ujian klinikal jalankan untuk berbagai jenis ubat. Itu tak pasti. Tidak ada satu ubat yang boleh dikatakan boleh menyembuhkan penyakit ni dengan kepastian yang tinggi. Dan keempat, dan ini boleh terjadi, disebab ini pernah terjadi pada pandemik yang lalu, bahawa virus ini mempunyai menjalani mutasi menjadi jenis virus yang tidak begitu dahsyat kesannya kepada manusia. Jadi kalau kita lihat ada 4 kemungkinan. Jadi kalau kita buat secara scenario planning untuk 4 kemungkinan ini, kita akan boleh jangkakan berapa lama pandemik ini boleh berlarutan. Jadi saya rasa paling cepat pandemik ni akan berkurangan mungkin pertengahan tahun hadapan. Ini mungkin sebab banyak lagi kes di seluruh dunia dan ternyata di Amerika Syarikat misalnya kes tu masih lagi belum berkurangan di beberapa wilayah di Amerika Syarikat ni nampaknya masih bertambah, walaupun di negeri-negeri seperti New York mungkin dah berkurangan sedikit, tapi di Midwest dan di sebelah selatan tu masih lagi bertambah. Jadi kita jangka ini akan menjadi masalah lagi lah. Dan di Brazil masih lagi bertambah. Brazil sekarang memiliki lebih daripada 1 juta kes COVID-19. Kematian pun sampai mereka dah, saya rasa, mempunyai kesukaran untuk mengkebumikan pesakit yang meninggal disebabkan COVID-19. Jadi kita lihat mass grave yang digali untuk. Jadi ini menunjukkan bahawa pandemik ni belum lagi reda dan saya mungkin makan masa dalam sekurang-kurangnya setahun. Jadi itu kita harapkan dalam setahun ni bahawa virus ini menjadi kurang dahsyat kesannya kepada manusia. Betul. Ya. Baik Prof, sebelum saya serahkan kepada Puan Diana, saya ada satu soalan yang saya pernah terbaca di artikel dan mungkin memerlukan validasi ataupun confirmation daripada Prof berkenaan dengan isu ini. Saya membaca tentang biasanya mutasi-mutasi virus-virus baru akan kembali aktif ataupun kembali menyerang dunia selang 10 tahun. Adakah news ini boleh kita take note untuk preparation 10 tahun lagi? Macam mana Prof? Itu bergantung pada virus. Tapi virus RNA ni memang mutasi adalah sesuatu yang biasa lah untuk virus RNA. Dan coronavirus ni adalah suatu virus RNA. Dia bukan DNA virus, dia RNA virus. Jadi mutation tu very normal lah for this type of viruses. But untuk virus seperti virus influenza, mutasi tu berlaku setiap tahun. Tak payah tunggu 10 tahun. Okay. Jadi sebab tu vaksin untuk influenza, dia setiap tahun mesti mengambil kira apa yang dijangka mutasi akan berlaku pada virus tersebut dan terdapat perubahan sedikit kepada vaksin supaya antibody yang sesuai boleh dikeluarkan. Sebab vaksin yang digunakan pada tahun lepas mungkin tidak mempunyai antibody yang khusus untuk strain ataupun varian yang akan keluar pada tahun ini misalnya. Jadi setiap tahun vaksin influenza itu akan diubah suai sedikit supaya ini based on expected mutation, bukannya mutasi yang sebenarnya berlaku. Jadi expected mutation. Jadi setengah virus akan bermutasi dalam 10 tahun, setengah tu mungkin kurang daripada 10 tahun. Dan kita tahu bahawa the variant ni mutation ni akan berlaku pada berbagai jenis virus. Jadi ini adalah sesuatu yang normal lah, yang kita boleh jangka daripada virus. Jadi kita harapkan bahawa coronavirus ni akan mengalami mutasi kepada sesuatu yang kurang dahsyat. Jadi kalau ikut teori evolusi, mungkin lah. Sebabkan ada sebabnya. Sebabnya adalah virus ni dia memerlukan human host cell, sama ada dalam manusia ataupun dalam haiwan. Jadi tanpa sel host tu, virus tu sendiri akan mati. Jadi kalau kita tinggalkan di permukaan misalnya, dalam kebanyakan permukaan, paling lama pun dalam 9-10 hari, ia akan mati. Sebab kan dia tak boleh replicate tanpa host sel. Dia sendiri tidak mempunyai mekanisme untuk bercambah, untuk membiak. Jadi memerlukan host. Jadi kalau tak ada host, dia akan mati. Jadi kalau virus ni secara
armnya, dia membunuh host cell dia, maka ia sendiri akan membunuh diri sendiri. Jadi kalau ikut teori evolution, ni survival of the fittest, dia tidak akan membunuh semua host. Kalau dia membunuh semua host, dia sendiri semua akan hilang begitu saja. Jadi pupuslah sebagai satu spesies. Balis. Ya. Puan Dana? Baik, itu tadi penerangan yang sangat detail daripada Prof. Soalan saya seterusnya Prof adalah semenjak kerajaan mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan, kita melihat banyak sektor khususnya perpustakaan telah memulakan operasi mereka. Jadi mungkin pendapat Prof sendiri, bagaimanakah kaedah persediaan yang perlu diambil oleh perpustakaan, pustakawan dalam memastikan perpustakaan ini perkhidmatannya telah dibuka secara menyeluruh. Macam kami sendiri di Perpustakaan UiTM Puncak Alam, kami telah membuat langkah-langkah pencegahan seperti disinfection, nyakuman, kemudian perpustakaan sendiri ada garis panduan, dan ketika ini hanya di UiTM Puncak Alam, perpustakaannya hanya membenarkan pelajar-pelajar pasca siswazah sahaja yang dibenarkan masuk ke dalam perpustakaan. Jadi mungkin Prof boleh berkongsi. Saya rasa banyak daripada perpustakaan, dan saya telah lihat banyak perpustakaan telah mengeluarkan SOP mereka sendirilah untuk supaya mereka boleh membuka dan menjalankan perkhidmatan seperti biasa. Jadi prinsipnya saya rasa sama seperti tempat lain. Mesti ada SOP yang jelas. Pastikan SOP ini berdasarkan penjarakan fizikal dan sanitasi. Sama ada sanitasi untuk pengguna itu sendiri dan sanitasi persekitaran dan peralatan. Dan ketiga adalah mesti pastikan bahawa SOP ini pendidikan dilakukan untuk pengguna atau pelanggan supaya mereka memahami tentang SOP ni, iaitu SOP seperti pengambilan suhu, pengguna pelitup muka dan hidung dan mulut, penjarakan fizikal, penggunaan sanitasi tangan, pengurangan kontak rapat misalnya antara pustakawan dengan pengguna dan sebagainya. Dan saya lihat banyak SOP ni memang amat baik lah digunakan. Dan saya rasa perlu kita perbanyakkan penggunaan media elektronik lah, seperti e-books, e-journal, akses secara jauh, realiti maya dan sebagainya, supaya kita mengurangkan bilangan orang yang berada. Saya pun dah nampak ada library juga yang ada drop off yang collection kan, yang website yang book drop dan sebagainya. Itu adalah amat baik. Dan kalau kita gunakan book drop dan gunakan misalnya tempoh masa sebelum pustakawan itu mengambil buku tu mungkin 72 jam misalnya 3 hari. Jadi kita memastikan bahawa kebanyakan virus tu dia dah hapus lah sebelum pustakawan tu handle kan. Saya rasa banyak ni dah dilakukan dan isi amat baik. Cuma saya rasa tidak perlu kita hadkan kepada pelajar pasca ijazah je. Kalau yang lain tu ingin menggunakan perpustakaan. Cuma sekarang ni kalau kita lihat perpustakaan dia dah berubah bentuk wajah ni daripada masa saya menjadi pelajar ijazah pertama dulu. Betul. Masa dulu saya ingat perpustakaan adalah satu tempat yang senyap. Jadi itu adalah sesuatu tempat yang amat berbeza sekali. Jadi ada satu tempat yang begitu interaktif. Jadi pelajar-pelajar datang untuk berbincang. Ini adalah satu yang amat digalakkan jugalah. Dan saya rasa apabila ini terjadi, ini bakal mengundang masalah. Sebab kan apabila ada interaktif, maka kita kena pastikan bahawa prinsip-prinsip penjarakan fizikal dan pergaulan rapat, penggunaan sanitasi tangan dan sebagainya diikuti. Kalau ini boleh diikuti, saya rasa boleh dibuka lebih lagi. Dan saya pun berasa bahawa universiti pun sepatutnya boleh dibuka sekarang, bukan dihadkan kepada pelajar pasca ijazah sahaja. Ini untuk membolehkan beberapa jenis kelas yang lain, yang kelas amali misalnya boleh dijalankan. Jadi begitu juga dengan perpustakaan. Jadi saya haraplah perpustakaan akan lebih
tidak sahaja menghadkan kepada pelajar pasca ijazah. Sebab setengah pelajar ijazah ni pun dah berumur juga, jadi mereka juga memberi risiko tinggi. Jadi kenapa kita nak hadkan kepada yang berisiko tinggi saja dan tidak kepada yang berisiko lebih rendah, yang lebih muda. Ya. Baik Prof, saya nak menambah Puan Diana punya soalan berkenaan dengan persiapan perpustakaan. Kita sedia maklum perpustakaan seperti di public library ataupun national library, mereka mempunyai warga OKU yang mungkin menggunakan perpustakaan. Adakah warga OKU kita memang mari bersama-sama masuk library bersama, mereka dah dah untuk masuk public library ataupun perpustakaan awam yang lain ataupun perpustakaan desa, pada pendapat Prof? Saya rasa pengguna OKU boleh menggunakan perpustakaan. Cuma yang menjadi sedikit kesukaran kepada yang menggunakan kerusi roda misalnya, wheelchair, adalah untuk mendapatkan buku yang mungkin terletak pada ruang yang sukar untuk dicapai lah. Betul. Ya, itu satu. Kedua, disebabkan kesukaran akses untuk OKU misalnya, mereka mungkin memerlukan bantuan. So misalnya yang mempunyai masalah penglihatan misalnya, mungkin memerlukan bantuan. Jadi ini perlu difikirkan macam mana nak memberikan bantuan tanpa membahayakan perpustakaan itu sendiri. Sebab mereka mungkin tidak mempunyai gejala penyakit tetapi mungkin menjadi pembawa penyakit, dan kita tidak mahu mereka menjadi pembawa penyakit untuk orang lain. Dan kalau kita boleh fikirkan cara yang baik, dan saya pasti perpustakaan pun dah fikirkan macam mana nak memastikan bahawa golongan OKU ini diberi perhatian dan yang sewajarnya. Cuma untuk golongan tua itu ada lain sedikit. Kalau untuk golongan tua, saya rasakan kalau mereka ramai, pengguna yang ramai, misalnya di perpustakaan kebangsaan. Kalau di universiti mungkin saya tak pasti ramai sangatlah, mungkin, tapi perpustakaan di peringkat negeri atau kebangsaan, kalau mereka terlalu ramai, jadi saya cadangkan bahawa laluan yang khas untuk mereka, laluan yang khas dan ruang yang khas untuk mereka. Sebabkan mereka mempunyai risiko untuk mendapat penyakit yang lebih teruk berbandingkan dengan golongan lain. Jadi kalau mereka boleh diasingkan sedikit supaya tidak mempunyai kontak yang rapat lah dengan pengguna yang lain. Baik, itu untuk golongan yang berumurnya lah. Baik. Kita ada satu soalan daripada Dr. Nur Rizan. Perpustakaan telah dibuka dengan mematuhi SOP. Perlukah ada had sekatan usia bagi perpustakaan awam? Contohnya Jabatan Muzium Malaysia hanya membenarkan pengguna berusia 12 hingga 60 tahun sahaja yang dibenarkan masuk. Pada pendapat Prof? Saya tidak rasa kita patut hadkan daripada 12 hingga 60 tahun saja. Seperti saya kata, kalau kita mematuhi SOP dan kita pastikan satu laluan khas untuk lebih daripada 60 tahun yang beragam mas ni, ini boleh dilakukan. Yang cuma tu yang ruang tu lah. Sebab kalau kita lihat museum, saya ni suka pergi museum jugalah. Bukan apa, saya suka barang-barang yang lama ni dan sejarah dan sebagainya. Dan yang saya nampak bahawa orang yang selalu ke museum adalah orang yang berumur juga. Jadi bilangan mereka melebihi mungkin orang yang muda-muda yang tak berapa berminat dengan museum lah. Jadi kalau kita boleh sediakan laluan khas untuk mereka, maksud tidak ada kurangkan kontak dengan orang lain, jadi saya rasa tidak ada masalah. Jadi menghadkan golongan hanya 12 hingga 60 tahun saya rasa tidak perlu. Sebabkan penularan di kalangan komuniti di Malaysia sekarang adalah amat rendah, kecuali yang kita tidak ketahui di kalangan pekerja asing. Jadi kalau kita sediakan SOP yang baik, saya rasa boleh kita buka kepada golongan lebih daripada 60 tahun ni. Sebab mereka adalah yang sebenarnya mungkin lebih meminati artifak-artifak ataupun exhibit yang dalam museum ni. Betul.
Puan Diana nak seterusnya soalan? Baik, saya ingin bertanyakan soalan seterusnya adalah mungkin Prof ada pandangan sendiri tentang kita ingin mencari kaedah terbaik dalam memastikan pustakawan dan perpustakaan itu mematuhi norma baru di perpustakaan, sebab kita tahulah kita memang buat SOP, penjarakan sosial, label semua kita dah letak, tapi macam kita pun staff tidaklah maksudnya ada sampai ramai untuk tengok penjarakan sosial, nak check setiap level dan sebagainya. Mungkin Prof boleh ada pendapat yang dikongsikan. Okey, ini berbalik kepada pendidikan, dan ini adalah sesuatu yang menjadi kerisauan pada saya jugalah. Kita telah memasuki fasa PKPP ni pada 10 hari bulan Jun. Jadi hari ini adalah 20 hari bulan Jun. Jadi lebih kurang dalam 10 hari lah. Dan saya telah nampak bahawa kelonggaran yang telah diberi dalam PKPP telah mengakibatkan bahawa ramai daripada masyarakat di luar sana dah semakin leka terhadap pandemik ini. Dan ini merisaukan saya lah. Jadi ini saya rasa mungkin mereka merasakan bahawa pandemik ini dah habis, jadi tidak ada apa yang perlu dirisaukan. Padahal kita perlu berada dalam keadaan berjaga-jaga, saya kira, sehingga negara-negara lain pun semua sudah pulih daripada pandemik ini. Jadi kita belum lagi keluar. Sebab itu kita masih lagi dalam PK, Perintah Kawalan Pergerakan, PKP. Walaupun ini adalah fasa pemulihan. Jadi jelas bahawa pendidikan kesihatan kita perlu dipertingkatkan, dan ini juga mesti dilakukan untuk perpustakaan. Jadi kita tahu bahawa ada kekangan bilangan kaki tangan, dan kita tidak boleh nak melakukannya secara seorang-seorang dan untuk setiap pengunjung ke perpustakaan misalnya. Jadi kalau kita nak lakukan, kita boleh lakukan dengan langkah yang lebih menggunakan teknologi. Pertama, misalnya kita boleh lakukan tangan klip video pendek di lobi perpustakaan yang berulang kali. Yang mesejnya jelas mesej. Kedua, untuk mereka yang memang menggunakan app untuk masuk ke perpustakaan misalnya, mereka perlu mengisytiharkan mereka ini bebas daripada gejala-gejala berikut, demam, tidak ada hubungan deklarasi, dengan orang, deklarasi dan sebagainya. Jadi saya pasti mesti ada app ni yang telah dibangunkan juga untuk perpustakaan yang lain. Ketiga adalah sekiranya pengguna mereka yang perpustakaan ini adalah pengguna yang lama, mungkin ada dalam pangkalan data. Jadi kalau ada dalam pangkalan data ni, saya syorkan bahawa pesanan ringkas. Bukan semua orang ada telefon pintar, jadi kita tak boleh gunakan WhatsApp ataupun Telegram. Tapi kita boleh gunakan pesanan ringkas seperti yang digunakan oleh MKN, Majlis Keselamatan Negara. Dan keempat, saya rasa kalau sekiranya perpustakaan itu mempunyai bilangan pengunjung baharu yang ramai, dan mereka sepatutnya diwajibkan menonton misalnya kalau klip video pendek dalam satu bilik khas yang di mana kita pastikan penjarakan fizikal dan sebagainya, supaya mereka sebelum mereka memasuki ruang lain, ruang legal lain perpustakaan itu, mereka dipastikan mengikuti pendidikan kesihatan tersebut di suatu bilik khas, supaya kita pasti bahawa mereka faham tentang penggunaan ini. Dan of course kaki tangan perpustakaan itu mesti terlatih lah untuk memastikan bahawa mana-mana pengguna yang nampak yang jelas melanggar SOP dan sebagainya, supaya dinasihatkan dengan cara yang baik supaya mengikuti SOP. Jadi banyak cara, dan tapi yang penting saya rasa ini adalah mesej tu mesti disampaikan, dan mesej tu mesti boleh diterima oleh pengguna tersebut supaya mereka tidak tersinggung dan boleh menggunakan perpustakaan. Sekiranya mereka tidak faham mesej ni, maka terjadi apa yang saya lihat berlaku di sekitar saya sekarang ni. Ramai yang dah tak guna pelitup muka dan mulut dan hidung, yang
berada terlalu dekat dengan orang lain dan sebagainya. Seolah-olah bahawa epidemik ini sudah habis. Ya. Kita sudah pulih sepenuhnya. Sebenarnya kita belum lagi pulih. Dan negara di sekitar kita belum lagi pulih. Jadi kalau kita pun sudah pulih tetapi penyakit ni masuk balik daripada negara sekitar kita akan mendapat gelombang yang kedua dan ketiga dan seterusnya. Ya. Sorry lah saya cakap banyak lah. Tak apa. Baik Prof, saya ingin kaitkan kembali dengan soalan sebelum ini. Kita melihat bahawa setengah perpustakaan, contohnya perpustakaan awam, mereka ada menyediakan ruang untuk kanak-kanak. Jadi kalau kita tengok dengan keadaan sekarang ini, adakah persesuaian untuk ruang ini dibuka? Dan biasanya Sabtu Ahad tu memang pengunjung kanak-kanak tu memang antara yang tinggi lah hitsnya. Dan mungkin Prof ada pandangan Prof. Okey, kanak-kanak ni kan, saya tak pasti perpustakaan ni dia benarkan kanak-kanak bawah 12 tahun lah sekarang ni. Ya, kita ada perpustakaan awam seperti di Selangor ataupun di Pahang yang mempunyai ruang yang betul-betul untuk kanak-kanak. Ya. Okey. Kanak-kanak ni mereka kalau di Malaysia lah kurang berisiko untuk mendapatkan penyakit teruk. Tetapi jelas kanak-kanak ni boleh membawa virus. Itu tak boleh dipertikaikan. Jadi yang kita risau ni bukan kepada kanak-kanak tersebut, tetapi adalah kepada orang yang di sekitar kanak-kanak. Jadi orang mempunyai kontak kepada kanak-kanak. Sebab tu di setengah negara apabila mereka membuka sekolah, mereka membuka sekolah kepada kelas yang paling muda sekali umurnya. Sebab ini berisiko yang paling rendah, bukan kelas yang paling tinggi. Jadi mereka nak melihat sama ada boleh tak mereka membuka tanpa terjadi gelombang penularan. Begitu juga dengan perpustakaan. Jadi kalau kita nak buka, kita boleh buka. Tidak jadi masalah untuk buka. Cuma kita kena fikirkan macam mana nak memastikan bahawa kanak-kanak ni bukan menjadi pembawa, carrier virus kepada orang lain. Bukan mereka dijangkiti. Memang kanak-kanak boleh dijangkiti, tetapi mereka mungkin tidak menunjukkan gejala dan tidak mempunyai penyakit yang teruk. Jadi kalau kita nak lakukan ni, kita perlu lakukan pendidikan kesihatan pada ibu bapa lah. Sebab yang nak bawa kanak-kanak ni adalah ibu bapa. Kalau kanak-kanak ni bawah daripada 12 tahun, saya rasa mesti dibawa oleh ibu bapa kan, ataupun penjaga dia sendiri lah. Jadi kita mesti lakukan pendidikan ni kepada ibu bapa mereka sendiri. Kalau kita nak memastikan kanak-kanak ni bawah 12 tahun untuk memakai pelitup hidung dan mulut, saya rasa sukar. Memang sukar. Dan mereka akan buka. Lagipun kanak-kanak yang amat muda mungkin mendatangkan bahaya kepada mereka sendiri menggunakan pelitup muka ni. Jadi kita mesti mendidik penjaga mereka atau ibu bapa mereka macam mana kita nak mengasingkan dan tidak menjangkiti orang lain melalui kanak-kanak tersebut. Baik Prof, saya tertarik nak bertanya nak panjangkan isu berkenaan dengan penutup muka. Mewajibkan penutup muka di kalangan warga pustakawan, pengguna pustakawan, ada suara-suara yang mengatakan penutup muka kalau mengikut arahan WHO hanya wajib kepada orang yang bergejala, dan ada setengah negara mengatakan penutup muka pada yang bukan bergejala akan mengambil kos ataupun menaikkan kos sara hidup. Pada pendapat Prof tentang isu wajibkah kita pustakawan seperti di mall ataupun di mana-mana mall mewajibkan pengguna untuk memakai penutup muka walaupun tidak bergejala? Saya mengesyurkan bahawa semua pengguna menggunakan pelitup muka ni. Saya tidak percaya bahawa ia patut dihadkan kepada orang yang bergejala sahaja. Pertama adalah kajian telah menunjukkan walaupun pada mulanya negara barat memang mereka tidak menggunakan pelitup muka. Jadi mereka mengatakan bahawa ini patut dihadkan untuk pekerja kesihatan saja, pekerja perubatan, hospital dan sebagainya. Itu tidak betul sebenarnya. Sebab bagi saya untuk penyakit yang baru yang kita tidak ketahui fakta dengan jelas, kita patut mengambil pendekatan bahawa semua orang boleh mendekati orang lain.
Dan saya telah beberapa kali mengatakan bahawa golongan yang tanpa simptom, tanpa gejala ini adalah merupakan golongan yang perlu kita pastikan tidak menjangkiti orang lain. Dan jelas bahawa bilangan mereka mereka antara 20 hingga 80% daripada orang dijangkiti COVID-19. Jadi bermaksud bahawa ramai yang tidak mempunyai gejala berada di luar sana, dan sekarang jelas bahawa mereka yang tidak bergejala boleh menjangkiti orang lain juga. Jadi kalau itu benar, maka tanggapan saya yang telah saya utarakan awal-awal dulu, bahawa pada pandemik penyakit yang baru, kita perlu mempunyai pendekatan yang lebih berhati-hati berbanding dengan penyakit yang kita ketahui. Jadi saya syorkan, walaupun tidak ada batuk, tidak ada demam, mereka menggunakan pelitup muka sehingga jelas bahawa orang yang tidak mempunyai gejala ini tidak ada peluang untuk menjangkiti orang lain. Buat masa ini, advisory ataupun nasihat daripada WHO telah berubah-ubah lah tentang pelitup muka ni. Mula-mula dulu mereka tidak mengesyorkan. Sekarang mereka rasa bahawa ini patut dipakai lah pelitup muka. Jadi saya rasa walaupun tanpa gejala patut gunalah pelitup muka ni. Dan saya ada dulu lah saya kata mesti guna, tak payah nak ikut nasihat itu sebab tidak ada bukti yang menunjukkan bahawa ia tidak berkesan. Dan jelas bahawa di negara-negara yang mempunyai budaya menggunakan pelitup muka seperti di Taiwan dan Korea, mereka tidak mempunyai jangkitan yang teruk. Walaupun mereka telah dilanda juga oleh COVID-19. Baik Prof, seperti yang kita maklum, sembahyang Jumaat telah dibenarkan. Saya dapati jika pengguna tidak membawa sejadah dan tidak memakai penutup muka, tidak dibenarkan masuk. Jika di perpustakaan, pengguna kita menggunakan penutup muka yang tidak mengikut SOP, perlukah perpustakaan menghadkan ataupun menidakkan hak mereka untuk memasukkan mana-mana perpustakaan di Malaysia? Yang tidak ikut SOP macam mana? Yang tidak mask dia bukan mengikut yang standard sepatutnya. Menggunakan mask kain contohnya. Okey. Mask kain ni kalau nak ikut memang kurang berkesan lah kalau untuk menyekat penularan virus. Sebab virus ni adalah amat kecil sekali lah. Tapi virus ni terdapat di dalam droplet ataupun titisan. Jadi kalau mask kain, ia masih berupaya untuk mengurangkan titisan ni daripada menjangkiti seseorang lain. Sama ada orang tu batuk, titisan tu tak boleh keluar sebab dia droplet, dia bukan airborne. Dan sekiranya terdapat orang yang batuk dan titisan tu hinggap kepada pelitup muka yang dibuat daripada kain, ia masih boleh menghalang titisan muka itu daripada masuk. Tetapi selagi ia tidak dicuci, maka terdapat kemungkinan bahawa virus itu boleh meresap masuk ke dalam hidung melalui penutup muka yang dibuat daripada kain. Jadi saya rasa ini sesuatu yang sedikit sukar. Kalau kita nak pastikan mereka ada surgical mask triple, for example, yang memenuhi piawaian. Betul. Saya rasa kita boleh jual lah kalau nak jual. Sebab kos dia dalam satu tu mungkin dalam RM1.50 ke apa. Kalau perpustakaan tu boleh jual pada waktu itu, saya rasa orang mampu nak beli dalam RM1.50. Sekiranya mereka betul-betul nak memasuki perpustakaan. Maksudnya Prof, Prof mencadangkan untuk kita menyekat ataupun kita benarkan dengan cara kita menjual. Jual. Penjana. Yes. Penjana pendapatan perpustakaan. Sebab orang yang nak masuk tu, dia tak boleh kata itu hak dia nak masuk. Sebab orang lain pun ada hak juga untuk tidak dijangkiti oleh penyakit. Jadi dia tidak boleh menidakkan hak orang lain. Semata-mata dia nak menggunakan kemudahan yang ada di perpustakaan. Jadi pilihannya adalah dia boleh beli daripada
pustakawan yang berada di situ, mungkin dalam kos dalam RM1.50 dan sebagainya. Untuk satu triple IMAS saya rasa boleh dalam RM1.50 tu kos dia. Dan ini saya rasa boleh mampu untuk dibeli oleh sesiapa yang ingin menggunakan perpustakaan. Jadi bukanlah kos yang terlalu tinggi. Baik. Dan kita kena pastikan bahawa mereka menggunakan dengan betul lah. Tak boleh nak beli saja tapi tak mau guna. Jadi selagi tak guna tak boleh masuk. Baik, Puan Diana? Baik, Prof. Soalan ini mungkin ada kaitan juga dengan SOP di mana setengah perpustakaan ni kita lihat mereka mempunyai fasiliti yang terhad. Mungkin ada setengahnya ada masalah untuk mendapatkan face mask punya bekalan, ada setengah tu stok hand sanitizer tak dapat. Jadi SOP telah disediakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan garis panduan yang disediakan oleh meliputi sektor kesenian dan kebudayaan Malaysia, dan WHO juga telah menetapkan banyak garis panduan yang lengkap untuk diikuti oleh perpustakaan ni. Mohon pendapat Prof. Yang fasiliti yang terhad. Ya, betul. Fasiliti yang terhad. Sebab macam kami pun awal-awal ketika memulakan operasi tu memang ada masalah jugalah untuk hand sanitizer out of stock, nak kena tunggu, bekalan dan sebagainya. Saya rasa kalau universiti gunakan kemudahan di universiti untuk mengeluarkan hand sanitizer sendiri. Sebab hand sanitizer tangan yang mempunyai kandungan alkohol 70% sudah memadai. Jadi saya rasa tidak ada masalah untuk makmal kimia untuk mengeluarkan hand sanitizer sendiri. Dan ia ada satu proses yang saya rasa kalau di makmal di sekolah pun boleh keluar hand sanitizer. Sebab ia bukanlah sesuatu proses yang sukar lah untuk mengeluarkan alkohol. Jadi untuk universiti saya rasa masih boleh keluarkan sendiri. Kalau untuk sekolah misalnya, sekolah pun yang mempunyai makmal kimia boleh mengeluarkan hand sanitizer untuk mengurangkan kos. Jadi tak perlulah nak beli daripada luar. Tetapi yang perpustakaan yang lain, misalnya perpustakaan yang kecil yang menggunakan perpustakaan private swasta yang dikendalikan oleh setengah yayasan misalnya yang memberi perkhidmatan percuma, yang ini saya rasa perlu mendapatkan bantuan sedikit lah, dan ada NGO yang boleh membantu mendapatkan pelitup muka dan sebagainya yang secara percuma, dan saya percaya mereka boleh mendapat bantuan seperti ini. Dan untuk yang ada fasiliti terhad, sorry ya, saya kalau sekiranya mereka ada kemampuan dan ada yang boleh membantu, boleh buat alternatif lah, akses secara jauh misalnya, remote access, datang ke perpustakaan melalui temu janji. Jadi kalau temu janji itu tak boleh menggunakan alat yang canggih dan sebagainya, boleh menggunakan telefon mudah alih sama ada WhatsApp ataupun Telegram untuk melakukan temu janji. Dan yang lebih canggih tadi boleh menggunakan aplikasi mudah alih yang memastikan penjarakan fizikal, seperti peranti yang boleh memberi amaran sekiranya pengguna berada terlalu dekat. Jadi mereka masuk tu, mereka pakai, dan sekiranya mereka pada kurang daripada 1 meter daripada pengguna yang lain memakai benda yang sama, ia akan beri suatu bunyi amaran supaya tidak terlalu dekat. Dan kalau sekarang nak low tech pun kita boleh menghadkan bilangan dalam perpustakaan. Yang ini pun saya pasti mesti dilakukan. Saya tengok di pasaraya pun mereka lakukan, iaitu menggunakan nombor dalam kad kecil-kecil, bilangan misalnya 50 orang, dan bila habis number ya kena tunggu. Kena queue dulu, tunggu supaya bila orang keluar lagi baru. Baik, kita ada soalan Dr. Faizal daripada viewers. Soalannya adalah penggunaan bilik atau ruang tertutup. Pada pendapat Prof, adakah perlu kita hadkan bilangan pengguna? Dan yang keduanya adalah penggunaan penyaman udara. Adakah ianya mempengaruhi penyebaran virus? Macam di perpustakaan tu kita ada setengahnya bilik-bilik khas yang disediakan untuk discussion, berkumpulan. Jadi bagaimana pendapat Prof tentang soalan ni? Saya tak tahu sama ada penyaman udara ataupun pendingin udara itu mempunyai HEPA filter. Kemungkinan tidak lah, sebab HEPA filter ni mungkin mahal sedikit. Kalau mereka mempunyai HEPA filter, maka udara yang ditapis oleh penyaman udara tersebut adalah udara yang bersih dan memastikan bahawa virus itu tidak menular. Tapi sekiranya mereka
mempunyai discussion room dan mereka semua menggunakan pelitup muka yang sesuai, yang at least 3 ply misalnya, bukan 2 ply, 3 ply, dan pastikan bahawa mereka tidak duduk terlalu dekat. Ini boleh lagi digunakan bilik atau ruang tertutup waktu ini. Apabila sekiranya penularan kes amat tinggi di komuniti, maka saya tidak cadangkan langsung untuk adakan bilik atau ruang tertutup. Tetapi sebab saya kata penularan wabak ni pada tahap yang tidak membimbangkan setakat ini. Jadi penularan dalam komuniti memang jelas adalah kurang. Jadi kita boleh guna atau bilik atau ruang tertutup. Tapi kalau mereka mempunyai HEPA filter pada penghawa dingin dan sebagainya, saya rasa tidak menjadi masalah sangatlah. Ya. Okay, baik Prof. Kita ada satu soalan daripada WhatsApp. Penyediaan ruang khas, penyediaan untuk pengguna tidak sihat banyak sedang difikirkan untuk dibuat di mana-mana perpustakaan. Akan tetapi, pustakawan tidak didedahkan dengan ilmu berkaitan dengan rawatan penyakit ataupun mungkin our user ada penyakit berjangkit yang lain. Pada pendapat Prof, keperluan penyediaan ruang khas ataupun untuk bilik rawatan di perpustakaan. Sick bay. Ya, sick bay. Saya tidak cadangkan ada sick bay. Sebab kalau kita ada sick bay, ini bermaksud bahawa kita membenarkan orang yang bergejala datang ke perpustakaan. Dan kita kita tidak tahu sama ada yang bergejala itu disebabkan gejala batuk biasa ataupun demam biasa dan sebagainya, ataupun yang disebabkan COVID-19. Jadi kalau kita tidak tahu, maka pendekatan yang perlu kita ambil adalah pendekatan lebih berhati-hati. Jadi kita sebenarnya sepatutnya menyekat sesiapa yang mempunyai gejala yang tidak sihat daripada masuk ke perpustakaan. Jadi kalau mereka tidak sihat, jangan masuk in the first place. Kita prevent. Macam kami di Perpustakaan UiTM Puncak Alam, sebelah kami adalah pusat kesihatan. Jadi apa-apa pun kami, kalau dia bergejala, kami akan terus refer ke pusat kesihatan. Itu good idea. Strategik tempat kami tu. Jadi macam kalau library yang berdekatan dengan hospital ataupun pusat kesihatan tu, saya rasa sekiranya pengguna perpustakaan itu kita nampak macam tak sihat, kita akan divertkan mereka ke pusat kesihatan terdekat. Tetapi Prof, yang ada penyakit tu, saya rasa tak patut masuk. Kenapa mereka nak menjangkiti orang lain, kan? Tapi macam contohnya di Perpustakaan Universiti Malaya sendiri, kami telah dinasihati oleh pihak OSH untuk menyediakan sick bay. Rasanya macam mungkin perbincangan yang lebih lanjut perlu dibincang dengan pihak OSH. Saya tidak setuju. Simple soalan, jawapan Prof. Tidak setuju. Saya tidak setuju. Sebab kenapa pula beban untuk merawat ataupun melihat pesakit ni dipikul oleh pustakawan di UM. Padahal di UM ada klinik kesihatan untuk pelajar. PPUM tidak jauh, bersebelahan sahaja. Jadi saya rasa kalau mereka sakit, mereka patut pergi ke hospital dan tidak memasuki perpustakaan. Itu saja jawapan ringkas saya lah. Kalau perpustakaan ni memang terletak 20 km daripada fasiliti kesihatan dan ada kemungkinan orang tu jatuh sakit ketika itu saya faham lah. Tapi saya rasa hospital sebelah saja. Betul. Puan Diana, kita ada pengguna soalan daripada kita punya pengguna ke? Ya, kita ada soalan daripada viewers kita. Barsyam Basro, wajarkah waktu operasi perpustakaan dibuka sehingga malam atau perlu ditutup lebih awal bagi mencegah virus menular? Terima kasih. Terima kasih atas soalan tersebut, Prof. Adakah sekarang SOP yang baru ni membebankan pustakawan yang berada di perpustakaan? Kalau sekiranya ia membebankan, jadi sebabkan beban kerja itu bertambah. Sekiranya beban kerja bertambah disebabkan kita terpaksa menghadkan pengguna perpustakaan pada sesuatu masa dan pembersihan perpustakaan perlu dilakukan. Ini sanitasi yang perlu dilakukan sepatutnya setiap hari. Kalau ini membebankan, maka perpustakaan itu tidak patut dibuka sehingga lewat malam. Sebab sehingga lewat malam ini akan memerlukan pihak
menjalankan kontrak pembersihan yang cleaner dan sebagainya untuk menjalankan pembersihan mereka sehingga lewat malam, dan saya rasa ini akan mendatangkan kos yang lebih sebab kontrak itu kemungkinan tidak mengambil kira pembersihan yang bertambah disebabkan oleh penularan COVID-19 ni. Jadi saya rasa saya tidak nampak ada keperluan untuk dibuka hingga selewat malam ataupun pada dalam setengah perpustakaan mungkin ada ruang yang dibuka 24 jam misalnya untuk pelajar. Betul. Pelajar dan sebagainya. Jadi ini mungkin terpaksa dihadkan buat masa ni. Sebab ini akan memerlukan kita memastikan bahawa SOP itu dipatuhi pada setiap masa, dan untuk memastikan SOP dipatuhi perlu ada kaki tangan yang berada di tempat itu, dan ini akan berjukalkan orang. Jadi saya rasa tidak ada sebab kita perlu berlaku demikian sehingga wabak ni betul-betul kita kata kita dah pulih daripada wabak ni dan keadaan boleh kembali seperti biasa. Baik Prof, saya ada satu lagi soalan daripada WhatsApp berkenaan dengan perpustakaan perubatan yang berada di Malaysia. Kebanyakan pengguna perpustakaan perubatan itu sendiri adalah doktor-doktor yang mungkin membawa penyakit daripada pesakit. Mungkin Prof boleh memberi pendapat berkenaan dengan extra note ataupun apakah perpustakaan boleh buat untuk memastikan tiada penyakit dari pesakit yang dibawa oleh doktor, tak kiralah dari segi pakaian mereka ataupun device mereka, tapak kasut mereka. Adakah kita yang bekerja di perpustakaan perubatan perlu membuat extra SOP ataupun bagaimana Prof? Okey. Dari segi hand hygiene dan sebagainya, kalau personal hygiene, kita kena pastikan bahawa mereka melakukan hand hygiene seperti yang dilakukan di semua ward di hospital. Misalnya kalau kita pergi ke hospital sekarang, sebelum COVID ni dah ada hand sanitizer dah. Ini sebabkan unit penyakit berjangkit, infectious disease unit telah letakkan satu standard di mana kita mesti menggunakan sanitizer tangan sebelum jumpa sesiapa dan selepas keluar daripada wad tersebut. Jadi kami telah gunakan ini memang sekian lama. Jadi bukanlah sesuatu yang aneh ataupun yang ganjil untuk kami. Cuma penggunaan tutup buka itu adalah bukan sesuatu yang biasa dilakukan kecuali di wad-wad seperti wad kanser, masuk ke Dewan Pemberdayaan dan sebagainya. Cuma yang jadi kerisauan sedikit adalah alat yang mereka bawa, dan alat yang paling biasa dibawa oleh doktor adalah stetoskop. Dan stetoskop ini jarang dipastikan bahawa ia disanitasi dengan baik. Walaupun boleh disanitasi, tak ada masalah sanitasikan stetoskop ni, tapi jarang orang buat sebabkan dia guna berulang kali. Jadi ini kalau kita nak pastikan bahawa ia tidak menjadi satu sumber jangkitan, kita perlu sediakan satu locker misalnya untuk temporary storage. Tak perlu besar. Locker kecil saja. Mungkin besar macam tu je untuk masukkan stetoskop ataupun ophthalmoscope. Mereka membawa ophthalmoscope mereka sendiri dan boleh letakkan di situ. Dan apabila keluar mereka boleh ambil, mungkin berkunci lah, kunci dan sebagainya. Dan saya tahu mereka tidak akan tinggalkan di situ sebab stetoskop tu mahal. Stetoskop RM100, jadi mereka tidak akan tinggalkan, mereka akan ambil. Tapi kita pastikan bahawa setiap locker tu kemudian setiap hari dia dicuci, disanitasi menggunakan pensanitasi yang tercair yang sesuai. Baik, Prof dan juga Dr. Faizal, kita menerima soalan-soalan bertalu-talu. Yang pertama ni saya bacakan dahulu daripada top fan pustakawan daripada Unit 10, Encik Aziz, terima kasih. Soalannya kepada Prof adalah, adakah SOP yang dijalankan sekarang oleh perpustakaan sebagai langkah 100% berkesan di atas wabak COVID-19 ini dilihat sebagai satu langkah pencegahan? Ya, ini memang langkah pencegahan dan COVID-19 ni merupakan penyakit yang baru. Seperti saya kata tadi, tidak ada rawatan yang khusus. Walaupun
banyak ubat telah dicuba dan sekarang pun mengalami yang menjalani ujian klinikal. Tapi tidak ada ubat yang boleh dikatakan 100% ataupun 70% berkesan untuk merawat COVID-19. Jadi selagi tidak ada ubat, tidak ada vaksin, semua langkah yang kita lakukan adalah langkah pencegahan. Ini adalah langkah kesihatan awam. Dan ini adalah satu langkah untuk mencegah penularan, jadi jangkitan penyakit ini. Tidak ada langkah yang 100%. Orang boleh juga dijangkiti walaupun sebabkan ada yang mungkin tidak mengikuti SOP dengan baik. Tapi sekiranya SOP diikuti dengan baik dan insya-Allah saya rasa kemungkinan itu adalah amat rendah untuk mendapatkan penyakit. Sebab tu saya telah lihat di beberapa negara misalnya, walaupun mereka mengalami mempunyai penyakit pesakit yang ramai di hospital, tidak ada jangkitan di kalangan perawat kesihatan. Jadi petugas kesihatan tidak ada jangkitan langsung disebabkan mereka mengenakan SOP dan mempunyai PPE yang begitu banyak. Jadi tidak ada. Jadi kalau kita kurangkan ini, maka ada risiko. Jadi ini bermaksud bahawa sekiranya SOP memang dijalankan dengan baik, risiko dia nak kata kosong, mungkin tak boleh katalah kosongnya itu mana tahu ada yang tak ikut dan sebagainya. Adalah amat rendah sekali. Tapi kalau tak ikut tu itu yang menjadi masalah. Baik. Kita ada satu soalan daripada kita punya viewer, Arman Muhammad. Assalamualaikum Prof. Berapakah tempoh masa yang sewajarnya diperlukan oleh pustakaan untuk kuarantin bahan-bahan yang diterima dari pihak luar dan bagaimana kaedah terbaik untuk pelaksanaan kuarantin bahan-bahan tersebut? Bahan-bahan ni adalah bahan-bahan yang mungkin buku yang dipinjam sebelum PKP dan dibawa pulang ke perpustakaan ataupun buku-buku baru daripada vendor. Prof? Oh, okey. Saya rasa kurang-kurangnya 72 jam lah, 3 hari. Samalah, kami pun kalau ada terima buku yang dipulangkan 3 hari tu kita memang biar dulu di troli, kemudian baru kita susun. Mungkin perlu Prof rasa cara kuarantin tu macam mana Prof? Mungkin dia ada cahaya pengecahayaan ataupun bilik tertutup ataupun perlu dilap dengan apa-apa sanitizing ataupun mungkin di UiTM macam mana Puan Diana tadi? Jika di Perpustakaan Induk Shah Alam, kita memang ada mesin book sanitizer tu. Jadi memang kita gunakan mesin tu lah. Cuma di Puncak Alam kita terima buku-buku yang dipulangkan, kita memang biarkan dahulu 3 hari di troli selepas dipulangkan. Kemudian baru kita susun. Sebab saya bukan apa Prof, ada di kalangan pustakawan di private, mereka menjemur buku tersebut. Mereka letak di tepi tingkap seakan-akan menjemur. Dan mungkin itulah yang saya pun terfikir perlu ke kita menjemur. Seperti ada isu viral menjemur duit-duit selepas kita membeli belah di pasar ataupun di mana-mana. Postage dapat jemur dulu. Saya pun berapa lama dia jemur tu? Saya tak pasti pula, tapi ada kalangan rakan-rakan di private terutamanya yang mereka memang mempunyai kekangan-kekangan seperti di UiTM mampu untuk membeli mesin yang sesuai. So mereka menjemur ataupun mereka meletakkan, dan ada isu juga keperluan bilik itu tertutup dan aircon ke ataupun tidak perlu aircon ke ataupun macam mana Prof? Tak ada keperluan khas untuk bilik sebab sekiranya ada virus dia dia jangkitan ni, virus ni, yang paling penting adalah titisan, droplet infection. Cuma pesakit yang di ICU ada risiko yang dipanggil daripada prosedur yang menyebabkan sesuatu yang dipanggil aerosolization, iaitu ia terbang ke udara bukan dalam titisan tetapi floating dalam udara. Itu berlaku hanya di unit rawatan rapi ICU. Ini sebabkan prosedur mereka apabila mereka nak melakukan intubasi pesakit dan sebagainya. Jadi boleh boleh terjadi aerosolization. Sebab tu ada kotak khas yang misal yang dicipta untuk memastikan aerosolization tu dikurangkan. Tetapi untuk mensanitasi menggunakan cahaya matahari,
bukan tak boleh. Cahaya matahari mengenai gelombang lampau ungu atau ultra ungu, ultraviolet rays. Dan ultraviolet rays ada A, B dengan C. Yang paling berkesan mungkin pada virus adalah ultraviolet C. Jadi kalau kita gunakan cahaya ultraviolet ni, ultra ungu ni yang cukup tinggi intensitinya, maka ia akan membunuh kebanyakan pada virus, termasuk virus SARS-CoV-2 ni, iaitu virus untuk COVID-19 lah. Jadi kalau kita tidak ada, saya rasa kalau diletak di luar, mungkin pertama ia mendedahkan kepada ke semua jenis ultraviolet ray. Jadi ini mungkin merosakkan buku. Saya tidak pasti sama ada buku dia boleh tahan tak berapa lama. Dan ia boleh menyebabkan dakwat tu menjadi pudar dan buku berubah bentuk dan sebagainya. Jadi saya rasa tidak perlu dilakukan. Kalau nak dibiarkan selama 72 jam atau 3 hari, saya sudah memadai selagi kita tak handle lah selama tu. Kalau package dia ada di pack dalam plastik misalnya, dan plastik tu dia, kalau kita gunakan sanitizer dan sebagainya, dia tidak merosakkan buku yang ada di dalam package tersebut, maka kita boleh lap benda tu. Tapi kalau kita tidak mahu handle buku, sebab kalau kita handle buku, perpustakaan mesti menggunakan sarung tangan yang sesuai, yang ada latex punya glove dan sebagainya. Mungkin mereka nak gunakan face shield dan sebagainya. Jadi kalau tak mau gunakan tu, senang ya, biarkan 72 jam. Lepas tu kita collect buku ni, tak jadi masalah bagi saya lah. Okey. Puan Diana? Baik, sebelum saya ke soalan yang diutarakan oleh Dr. Izan, ada juga ni berkaitan, boleh ke sanitasi guna air Dettol untuk pusat sumber sekolah? Mereka mungkin ni kurang mempunyai stok hand sanitizer, nak buat pun makmal tidak ada kepakaran. Bagaimana Prof? Air Dettol tu dah mencukupi ke? Selalunya sepatutnya okey. Dia virus ni dia ada selaput yang dipanggil lipid layer, iaitu daripada lapisan lemak, lipid layer. Dan sebab itu, kalau kita tak gunakan hand sanitizer tapi kita gunakan sabun, misalnya sabun untuk mencuci tangan, ia adalah berkesan untuk bukan membunuh virus tersebut, tapi memastikan bahawa virus itu kita kumankan daripada tangan kita. Cuma apabila kita gunakan sanitizer seperti yang Dettol ni, sekiranya ia boleh merosakkan lapisan lipid layer pada virus tersebut, maka ia sudah berkesan untuk membunuh virus tersebut. Sebab tanpa lipid layer tersebut, virus itu akan musnah. Jadi sebab tu apabila kita membasuh tangan dan sebagainya, kita perlu basuh tangan selama 20 saat dan gunakan sabun, bukan gunakan air saja. Dan ini akan memastikan bahawa sabun itu melekat kepada lipid layer dan dia keluar dengan air itu sekali apabila kita membasuh tangan. Jadi untuk peralatan ni bergantung kepada peralatan. Kalau setengah peralatan tu ia boleh tahan, misalnya Dettol dan sebagainya, kita boleh gunakan, tak jadi masalah. Cuma mungkin kalau peralatan tu dia sensitif, saya kita kena carilah apa yang tapi yang disinfektan yang biasa boleh digunakan. Baik. Seterusnya soalan daripada Puan Rugaya Ali, merupakan Ketua Pustakawan Perpustakaan USM. Soalannya adalah, berapa kali kekerapan yang terbaik untuk melakukan sanitasi ke atas perabot dan peralatan di ruangan pengguna perpustakaan? Ada setengahnya lepas 3 hari diorang dah start buat whole. Mungkin Prof ada pendapat dan advice? Sekarang ni di perpustakaan lakukan apa? Setiap hari Sekarang ni kami kebanyakannya memang belum buka lagi, tetapi ini adalah mungkin persiapan sebelum kami buka, ataupun ada setengah yang dah buka seperti di National Library, mereka dah start buka, dan beberapa public library sudah memulakan perkhidmatan, dan mungkin persiapan lah yang lebih lanjut. Saya tak pasti di UiTM dah boleh buka ataupun belum.
Kami dah buka operasi yang saya maklumkan sebelum ini. Pelajar pasukan Siswaza dibenarkan masuk. Jadi waktu operasi 10 pagi sehingga 3 petang tu memang untuk kegunaan mereka. Kemudian selepas itu kita akan melakukan proses hari-hari lah. Cleaner dan juga staff akan membuat proses disinfeksi di kaunter, di tempat-tempat yang digunakan oleh pengguna perpustakaan. Ya, secara idealnya kalau perpustakaan itu dibuka, kalau kita nak pastikan bahawa perabot dan peralatan tidak menjadi sumber untuk jangkitan, kita berlakukan sanitasi setiap 6 jam. Setiap 6 jam. Jadi ini akan merupakan sesuatu yang membebankan jugalah, sebab saya rasa tidak banyak tempat yang mampu untuk meningkatkan perkhidmatan sehingga 6 jam sekali untuk membersihkan semua perabot dan peralatan. Jadi kalau tidak boleh, jadi saya cadangkan 2 kali sehari untuk dan perabot ni. Cuma yang perlu ditekankan, yang kita risaukan tentang perabot dan sebagainya adalah apabila orang menyentuh dan mereka kemudian memegang muka mereka, dan ini akan masuk kepada rongga pernafasan dan mereka akan mendapat jangkitan tersebut. Jadi pembersihan perabot dan peralatan tidak akan berkesan sekiranya ia dilakukan tanpa pensanitasi tangan, hand sanitizer. Disebabkan tidak ada orang akan duduk sehingga 6 jam dalam satu kerusi. Mereka akan bangun daripada bangkit daripada kerusi tersebut. Jadi ini bermaksud bahawa mereka mungkin 1 jam, 2 jam berada di kerusi, kemudian orang lain yang duduk di kerusi tersebut. Jadi kita tidak secara praktikalnya boleh memastikan bahawa setiap pengguna yang baru mereka akan dapat kerusi yang bersih yang telah disanitasi. Jadi kalau kita lakukan 6 jam sekali pun memang tak boleh pastikan. Jadi yang amat penting saya rasa, ia mesti disertakan dengan penggunaan hand sanitizer yang baik. Dan sekiranya mereka akan lakukan ini, saya rasa insyaAllah boleh mencegah lagi penularan penyakit. Jadi bukan kita berharapkan kepada cleaning services saja untuk cleaner untuk memastikan bahawa ini bersih. Sebab kalau nak pastikan 6 jam sekali, saya rasa mungkin sesuatu yang akan menaikkan kos lah, dan saya tak pasti tentang berapa praktikal lah langkah tersebut. Ya, dan saya rasa macam di Puncak Alam pun kami meletakkan hand sanitizer di spot-spot seperti di pintu masuk gate, kemudian di kaunter pinjaman dan pemulangan, dan juga di kaunter perkhidmatan rujukan. Jadi 3 area ni yang kita memang pasti pengguna datang tu yang kita letak hand sanitizer. Ya. Baik, seterusnya saya rasa soalan terakhir daripada viewers kita, daripada Dr. Ezan Nasir. Soalannya kepada Prof adalah, adakah kemungkinan berlakunya gelombang ketiga di Malaysia? Saya dulu bila PKPB diumumkan dan saya telah temu bual oleh sebuah rancangan TV, dan saya berkata bahawa PKPB ni bermaksud bahawa beban waktu tu PKPB berapa bulan, 10 Mei kan. Saya rasa pengumuman dilakukan pada 4 Mei. 10 Mei PKPB bermula. Pada 4 Mei apabila PKPB telah diumumkan, saya berkata bahawa beban untuk mencegah penularan penyakit sekarang berpindah daripada pihak berkuasa kepada rakyat. Dan ini bermaksud bahawa sekiranya kita tidak faham bahawa wabak ni belum berakhir lagi dan mula leka. Bila kita leka, kita ambil ringan, SOP dan sebagainya, maka terdapat kemungkinan berlaku gelombang ketiga di Malaysia. Jadi kita tak mahu ni berlaku. Adakah ia boleh berlaku? Seperti kita lihat di Beijing, ia telah berlaku. Jadi apabila masyarakat yang telah mula leka dan tak mengambil berat dan sebagainya, dan di market ni terdapat ramai yang mendapat jangkitan dan mereka telah mendapat satu lagi gelombang. Jadi sekolah pun terpaksa ditutup dan sebagainya lah. Saya rasa di New Zealand pun mereka pada mulanya New Zealand pun sebab leka, sebab mereka membenarkan orang tu masuk, padahal
sepatutnya orang tidak boleh dibenarkan masuk, maka mereka telah mendapatkan jangkitan walaupun dah lebih daripada 20 lebih hari tanpa jangkitan, tiba-tiba ada kes Betul. yang baru. Mhm. Jadi beban tu bukan pada pihak berkuasa sekarang, jadi beban tu kepada kita. Jadi kalau kita yang tak ambil berat, kita akan melihat gelombang ketiga lah. Betul tu. Prof, mungkin ini adalah soalan terakhir Prof untuk sesi Librarian Ideas pada pagi ini. Pada pendapat Prof, apakah skill ataupun kemahiran tambahan yang Prof cadangkan kepada pustakawan di Malaysia jika berlaku pandemik dari segi mungkin penyampaian maklumat ataupun frontliner punya support system seperti evidence-based medicals untuk kami lebih bersedia di masa hadapan, Prof? Sebenarnya semasa saya menjadi TNCA di UM dulu, disebabkan kerisauan saya tentang penularan wabak Ebola, penyakit Ebola daripada pelajar yang kembali daripada Afrika Barat, West African country seperti yang Sierra Leone, Liberia dan sebagainya yang mengalami wabak Ebola. Saya telah mengetuai satu jawatankuasa untuk membangunkan SOP persediaan untuk yang pesakit Ebola ni. Ini ada beberapa scenario plan yang telah dilakar untuk mengatasi isu ini. Jadi saya rasa untuk masa hadapan perpustakaan seperti juga tempat-tempat lain perlu mempunyai suatu business continuity planning, persediaan lebih awal. Dan perlu ada nasihat daripada pakar kesihatan awam atau epidemiologi yang biasa tentang pengendalian pengurusan wabak dan pastikan bahawa mereka bersiap siaga. Jadi itu untuk memastikan penularan wabak itu tidak terjadi, pertama. Kedua adalah, dan ini yang berkait dengan evidence-based medicine yang saya kata tadi ya, kita boleh mengumpulkan penerbitan ataupun news artikel dan sebagainya, tapi perlu ada suatu mekanisme untuk memastikan bahawa apa yang kita sediakan adalah sesuatu yang boleh dipercayai dan nasihat dia mempunyai bukti ataupun mempunyai yang telah dinilai, yang telah dibuat, dan penilaian terpaksa mesti dilakukan oleh pakar-pakar. Bukannya kita terima bulat-bulat. Jadi sebab tu saya lihat apabila terjadi The Lancet dan New England Journal of Medicine yang telah dihentam teruk kerana menyiarkan artikel yang kemudian ditarik balik yang boleh mengelirukan orang lain. Jadi ini sepatutnya tidak berlaku dan saya percaya ini berlaku disebabkan mereka dalam kegarahan mereka untuk menjadi first to publish, katakan benda yang breaking news. Jadi first to publish, mereka tidak melalui proses yang selalunya digunakan untuk menilai mana-mana artikel. Jadi kita perlu dan saya lihat mengalu-alukan portal-portal seperti yang telah dilakukan oleh perpustakaan. Tapi portal ni mesti berita ni mesti dinilai oleh satu pasukan yang boleh respon secara cepat supaya kita boleh kata okey, ada keraguan tentang berita ni. Dan jadi itulah yang perlu ada lah saya rasa. Baik Prof, sebelum saya serahkan kepada Puan Diana untuk sesi kesimpulan, apakah pengajaran yang semua rakyat Malaysia boleh belajar daripada pandemik COVID-19? Saya rasa saya sebenarnya kita ni ini pendapat saya lah. Kita sebenarnya bernasib baik lah dalam COVID-19 kali ni. Saya pun amat bersyukur lah kita bernasib baik. Sebenarnya kita
telah melakukan beberapa kesilapan pada awalnya. Saya tak perlu menghuraikan apa kesilapan dalam pengurusan pandemik ini. Tapi alhamdulillah kita telah berjaya dengan kerjasama banyak pihak, bukan saja pihak Kementerian Kesihatan tetapi pihak lain, pihak MOSTI, pihak MKMM dan sebagainya, pihak polis, pihak angkatan tentera dan sebagainya. Jadi kita telah nasib baik. Jadi kita perlu ingat bahawa pandemik ini berkemungkinan bukan pandemik terakhir yang akan dialami oleh dunia. Ada lebih daripada 1 juta virus yang terdapat di dalam dunia. Jadi dan epidemik yang dalam 20 tahun kebelakang ini kebanyakannya adalah daripada virus yang bermula dalam haiwan yang sebenarnya selalunya hidup dalam haiwan dan kemudian menular kepada manusia. Jadi penyakit yang dipanggil sebagai zoonosis atau zoonotic diseases, penyakit zoonotik. Dan kebanyakan daripada pandemik yang telah kita hadapi daripada dulu, avian flu misalnya, Nipah virus, SARS, sekarang ni COVID-19, semua daripada haiwan. Jadi adalah satu pattern yang merisaukan. Jadi adakah ini disebabkan oleh kelalaian manusia? Adakah ini disebabkan oleh kita tidak mengambil berat tentang persekitaran kita, tentang hubungan kita dengan environment, dengan alam persekitaran kita, ataupun kita ni tidak mengambil berat tentang kemungkinan ini berlaku. Jadi kita perlu bersiap siaga untuk masa hadapan, untuk menghadapi kemungkinan ini berlaku. Sebab itu apabila terjadi Ebola beberapa tahun dahulu, apabila saya menjadi TNCA, saya dah lihat bahawa ini bukan kali terakhir penyakit ini boleh berlaku. Betul. Alhamdulillah Ebola tidak sampai ke Malaysia. Sebab Ebola tu penyakitnya lagi dahsyat daripada COVID-19. Okay. Kalau sampai, saya rasa kita tidak akan lihat 1/4% kematian. Kita akan lihat 30% kematian. Jadi itu adalah sesuatu yang amat menggerunkan, dan cara mereka mati adalah amat menggerunkan juga. Jadi kita mesti bersiap siaga untuk pandemik seperti ini di masa hadapan. Dan nasihat daripada pakar epidemiologi, pakar kesihatan awam adalah amat penting untuk masa depan. Sebab mereka telah dilatih dan ramai yang mempunyai pengalaman untuk mengurus epidemik outbreak di Malaysia, dan kita telah mengalami berbagai outbreak juga dalam 20 tahun ini. Jadi nasihat saya pada semua rakyat Malaysia adalah dalam masa epidemik ini, selagi ia belum dikatakan berakhir, kita masih lagi dalam keadaan berjaga-jaga. Kita perlu berjaga-jaga. Kita tak boleh leka, dan kita tidak boleh mengatakan bahawa ini adalah kita boleh kembali kepada normal seperti dahulu. Kebiasaan seperti itu. Kita tidak boleh kembali ke kebiasaan seperti itu. Kita mesti terima kenyataan bahawa ini adalah kebiasaan baharu, dan kita mesti bersiap siaga untuk masa hadapan. Itu sajalah untuk saya lah pesanan untuk semua rakyat Malaysia, dan khususnya kepada pustakawan. Sebab saya rasa perpustakaan akan lebih terjejas sekiranya sebab nak tak nak perpustakaan akan tetap berurusan dengan manusia dan tetap mempunyai risiko untuk jangkitan, dan ini kita perlu pastikan bahawa kita bersedia untuk masalah seperti ini di masa hadapan. Ya. Puan Dana? Baik, terima kasih kami ucapkan kepada ahli panel kita pada pagi ini, kepada viewers yang sudi bersama-sama dengan kami menyaksikan live ini. Kemudian kami ingin juga berterima kasih kepada tim teknikal yang bersiap sedia dengan memastikan live ini dapat dipancarkan dengan baik. Dan seperti
apa juga yang telah Prof nyatakan sebelum ini dan sebelum kita menutup session kita, sebenarnya tugas ini belum lagi selesai, kita masih belum menang. Kita lah sebenarnya yang bertugas sebagai frontliners dan tidak dilupakan terima kasih kepada frontliners yang telah bertungkus lumus menjaga dan berpenat lelah untuk memastikan dan memutuskan penularan wabak COVID-19 ini, dan sekarang kita lah harus menjalankan tugas dan tanggungjawab kita. Baik, terima kasih Prof Awang ke atas kesudian Sama-sama. menerima jemputan daripada pihak Labirin Ideas. Kami berharap segala perkongsian Prof akan memberi manfaat kepada semua pustakawan di Malaysia, Indonesia, Brunei. Kami Labirin Ideas berharap kerjasama ini bukanlah the first and last collaboration, dan Prof sudi berkongsi idea bersama Labirin Ideas di platform ini di masa akan datang. Kami turut ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Ezan Haji Cik Nasir kerana membantu kami merealisasikan impian kami untuk membawa pakar di Malaysia ke Labirin Ideas dengan menjemput Prof Awang. Puan Diana, any last word? Terima kasih sekali lagi kepada viewers, kepada ahli panel, tim teknikal tidak dilupakan. Itu saja. Alright. Dr. Terima kasih kerana menjemput Alright. saya. Okay. Alright, thank you Stay safe. Prof. Okay, thank you for investing your time guys. Follower Liberian Ideas. Jumpa lagi pada siri yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum.